mostly dekat Asia dan dunia juga And then kita nak memberi peluang pada especially kepada graduan muda untuk tonjolkan bakat dia. Sebab sebelum ni bila kita sebut animation, orang tak tengok ke Malaysia. Orang akan tengok luar negara. Okey, orang tak pandang Malaysia, tapi kita nak buktikan orang Malaysia pun boleh buat. Okey, dan kita dah buktikan sebab kita pun dah buat beberapa movie and then kita dah buat series apa semua. So, mostly semuanya adalah daripada orang kita sendiri. Okey, so kalau korang berminat untuk menceburi bidang animasi, Lekopak adalah tempat yang paling sesuai untuk korang. Okey, alright. So, Lekopak ni dia diasaskan oleh Haji Burhanuddin dan juga Haji Ainun. Okey, so siapa yang kenal dalam cerita Pipin, dia ada opah. Siapa kenal opah? Opah, kenal? Tok Dalang kenal? Tok Dalang? So Tok Dalang tu adalah Haji Burhanuddin. Dan opah tu Haji Ainun. Dan mereka adalah pengasas untuk Lekopak Production. Okey. So siapa tahu perkataan Lekopak Production tu dia berasal daripada mana? Kalau dah tulis kat situ. Okey. So bila korang tengok Lekopak tu berasal daripada Last Kopeck. Last Kopeck. Korang tahu Last Kopeck tu apa? Tak tahu. Dia dah tulis semua. Okey. So macam kita bagi teori macam ni lah. Macam korang main down trope. Siapa main down trope sini? Tak ada yang main. Okey. Orang lama dulu dia main down trope kan. Bila kita main down trope, last kali bila dah keluarkan semua kad, tinggal last card. Last card tu kita panggil last Kopeck. Last Kopeck maknanya last card tu yang kita letakkan semua impian kita, harapan kita, usaha terakhir kita buat yang terbaik. Kita harapkan last card kita ni yang paling berjaya untuk kita. So sebab tu kita panggil last Kopeck. Last Kopeck ni yang last try kita supaya kita nak tunjuk yang apa yang kita ada kita letakkan dalam semua dalam satu kad tu. Okay, so itulah kita panggil last Kopeck, tapi kita tak ada nak sebut Last Kopeck Production. Nanti dia nampak macam tak glamour sikit nama So kita tukar jadi Lekopak. Okay, Lekopak ni dibunyi macam French sikit. Tapi kalau pergi kat Perancis tu orang tak tahu pun nama Lekopak tu. Kita just nak nama international kan. Okay, so kita sebut Lekopak Production. Lekopak pun boleh. Okay. And then masa awal-awal kita buka company dulu, tak ramai orang. Macam kita nak buat movie. First movie yang kita nak buat dulu lebih kurang geng penggemar mula. Siapa ada tengok? Semua tengok Okay. Alright. Kebiasaannya nak buat movie animation international punya, dia perlukan beribu-ribu orang. Tapi Lekopak time tu ada 40 orang je. Tu orang kata kerja gila Lekopak ni. Boleh ke buat 40 orang nak buat movie? Kerja gila. Ramai orang tak yakin. Tapi kita buktikan dengan 40 orang tu kita boleh keluarkan satu movie. So 40 orang tu daripada tenaga tempatan. Orang kata kalau nak buat movie animation dulu kena hire orang daripada luar negara apa semua. Tapi kita tak nak dengar. Kita nak guna orang Malaysia juga. Dah lah guna orang Malaysia 40 orang pula tu. Kita boleh keluarkan movie. And then movie tu meletup. So maknanya orang kata orang kita ni memang berbakat, cuma perlu diberi peluang. Okay, kita tak perlu nak tengok orang luar semua hebat apa semua. Orang kita pun hebat sebenarnya. So kita kena tunjukkan apa yang bakat yang kita ada, kita kena tunjukkan dekat orang luar. Okay. And then masa kita nak buat movie tu, kita ambil masa 5 tahun. Lama 5 tahun. Biasa kalau orang shooting filem biasa dalam 6 bulan, paling lama pun dalam setahun. Tapi kita buat animation 5 tahun nak buat. So bukan senang nak buat animation ni. Sebab nanti korang tengok bila kita bawa naik ke atas, korang tengok ada proses untuk buat animation. Sebab dia ada banyak sangat proses. So setiap proses tu dia memang sangat menarik. And then setiap step yang kita buat tu memang penting untuk perjalanan sesebuah production kita. So korang akan belajar sama-sama nanti. Okay. Alright. Okay, ni first filem kita. So ni filem ni kita keluarkan pada tahun 2009 dulu. Okay, and then filem ni pun masa 2009 tu kita banyak bersaing dengan filem-filem tempatan yang lain lah. And then kita berjaya mengutip
6 juta. So 6 juta pada tahun 2019 tu memang sangat-sangat tinggi lah. Memang filem box office lah. So time tu banyak award yang kita dapat apa semua. So game Pengembangan Bulan memang antara filem yang terbaik untuk kita keluarkan lah. Okay. Next kita ada keluarkan Upipin Jeng Jeng Jeng. Okay, siapa pernah tengok? Tengok. Yang ni yang first kita combinekan. Kita combinekan real life dan juga animation. Okay. So yang ni kita keluarkan pada tahun 2016 dulu. Okay. Dan yang terbaru yang kita keluarkan itu adalah Upipin Keris Siaman Tunggal. Siapa yang tengok? Semua tengok kan? Semua tengok. Filem ni memang meletup. Yang ni kita keluarkan pada 2019 dulu lah. So pada waktu kita keluarkan dulu, kita berjaya membuat kutipan 26 juta untuk satu movie. So yang ni pun lama juga kita buat. Yang ni korang tengok kat mana? Kat wayang ke dekat mana? Naik wayang semua. Ada tengok pirate ke? Kita sama-sama support lokal. Okay, apa yang kita buat ni memang kita buat dengan orang kata dengan penuh harapan, penuh usaha kita buat daripada awal sampai ke hujung. So apa yang kita buat kita sama-sama support lah. Okay. Alright, ini adalah series yang kita ada. Okay, macam korang tengok sekarang kita ada Upipin yang ni musim 14. Sekarang kita dah nak masuk musim ke-18 dah. Okay, korang bayangkan satu musim kita ada 42 episod. Satu musim. So sekarang dah masuk musim ke-18. So ada berapa ratus episod yang kita ada. Okay. So selain pada Upipin, kita ada Pada Zaman Dahulu. Pada Zaman Dahulu pun kita dah ada 5 musim sekarang. And then kita ada Puteri. Siapa yang tengok Puteri? Tengok juga. Bila nak keluar kan? Okay. Bila nak keluar tu nanti kita akan announce dekat social media kita. Ramai nak tunggu Puteri kan. Okay, selain pada tu kita ada Upipin Iqra. Upipin Iqra korang tengok? Yang ni pun kita dah masuk musim ketiga. Helping Heroes. Helping Heroes ni dia baru masuk dekat Netflix. Bila masuk dekat Netflix tu dia memang top 10, top 3, nombor 1 berminggu-minggu lama. Yang ni kita fokus pada English. English yang ni kita nak educate orang, educate kanak-kanak semua. Okay. Dadu Dido. Pernah tengok? Dadu Dido ni kita tak keluar kat TV, kita keluarkan dekat YouTube je. So bila korang buka YouTube je, korang boleh search lah Dadu Dido and then boleh tengok lah. Okay, so ini antara series yang kita buat, ada yang tengah buat. Okay, kita nak cerita pasal proses animasi. Okay, korang ada cita-cita tak untuk kerja dalam bahagian animasi? Ada yang minat bahagian skrip ke? Ada yang minat berlakon ke? Ada. Nyanyi ada nyanyi. Okay. So proses animasi ni kita ada flow dia, kita ada pipeline dia, and then dia ada banyak proses dia. Kita ada 8 ke 9 proses kat sini lah. So saya cerita sedikit berkenaan dengan department yang kita ada. And then lepas ni bila korang naik ke atas, korang akan tengok lagi detail apa yang ada dekat komputer dia orang. Okay. Alright, first, script. Bila kita nak buat cerita, kita kena ada story. Okay. So masa awal-awal ni team script dia akan berkumpul, dia akan brainstorm idea apa nak buat, cerita apa yang nak buat, apa moral value dia, apa yang best untuk cerita. And then sebab tu bila korang tengok Upipin punya cerita, dia kalau korang tengok 10 kali pun, tahun depan korang tengok cerita yang sama pun korang tak bosan. Korang rasa kenapa tu? Makan pun tengok. So korang rasa kenapa? Kenapa tu? Sebab penuh. Okay. Sebab jalan cerita yang kita buat tu dekat dengan hati orang Malaysia. Kita buat cerita, kita jangan tengok pada luar negara. Produk lokal kita, konten lokal kita pun dah menarik. Itu yang buat cerita tu, bila kita tengok banyak kali pun dia tak bosan. Dia boleh korang tengok 2-3 tahun akan datang pun, bila korang tengok balik, oh okey, mesti boleh enjoy lagi kan. Itu lah, orang kata buat skrip ni sangat-sangat penting supaya bila produk yang kita keluarkan tu bukannya one time. Bila orang tengok sekali dah bosan, tak nak tengok dah. Kita nak orang tengok tu, orang akan repeat tengok. So tugas dekat skrip ni memang sangat-sangat penting lah. Sebab dalam cerita, story is the king.
apa-apa yang kita buat tu, kita kena strongkan dekat bahagian skrip. So tugas dekat skrip kat situ lah. Okay, next kita ada storyboard. Storyboard ni daripada skrip kita dalam tulisan kan. So dia orang akan tukarkan ke dalam bentuk bergambar, image. Dia orang akan melukis. So basically tugas untuk storyboard ni dia adalah untuk menentukan sinematografi untuk sesebuah cerita lah. Camera angle dia macam mana, berapa orang karakter dalam tu, and then timing dia macam mana. So kebaikan task dia orang adalah untuk guide animator yang akan animate nanti. So timing dia orang yang kena buat tu memang kena cun-cun. So nanti korang akan tengok cara dia orang melukis macam mana nanti ya. Okay. Next, kita ada konsep. Okay, konsep ni selepas daripada skrip juga. Okay, sebagai contoh saya bagi lah. Dalam skrip tu dia perlukan kampung moden. Okay, so konsep artis tugas dia kena imagine kampung moden yang macam mana. Ada bangunan besar ke, tapi tu kampung tak sesuai pula bangunan besar. So dia nak kampung moden, dia orang kena imagine macam mana. And then contoh lain macam dalam skrip tu dia nak karakter baru, orang tu kurus, badan tinggi, rambut ropol-ropol apa semua. So tugas dia orang kena imagine macam mana karakter yang sesuai berdasarkan skrip yang kita buat. So konsep artis bila dah dapat idea apa semua, dia orang akan mula melukis apa semua. And then bila dah siap, director semua dah approve, and then akan hantar ke bahagian model nanti. Okay, model. Model tugas ni macam korang pernah tengok orang buat pasu. Pasu tanah liat kan? Yang kita nak bentukkan muka, bentukkan hidung, bentukkan telinga apa semua kan. So tugas sebagai model pun lebih kurang macam tu lah. Cuma dia lagi detail lah, sebab kalau macam kita nak buat human, dia kena lagi detail sebab macam kita ada urat-urat macam dekat kulit apa semua. And then bila kita dah buat model, kita akan start masukkan tulang. Sebab kalau macam model biasa kita buat dia keras macam tu kan. So kita kena start masukkan tulang untuk dia gerak-gerakkan. Okay, and then bila model dah siap, tulang dah masuk, kita akan masukkan texture dia. Kalau macam manusia, kita kena masukkan texture manusia lah. Kalau haiwan, kena masukkan kulit haiwan. So banyak research yang kita kena buat lah. Okay, audio. Okay, siapa yang kat sini yang nak jadi pelakon suara? Siapa? Boleh try buat suara. Betul. Okay, so tugas sebagai audio recording ni best. Sebab dia banyak kena main dengan emosi. Sebab sesebuah cerita tu, salah satu faktor yang menentukan cerita tu best adalah dari segi audio. So audio yang dibuat, muzik yang dibuat mesti kena best, dan mesti kena catchy. Bila orang dengar tu, dia nak rasa nak tengok. Dia daripada dengar tu, kita rasa macam kita nak tarik orang supaya orang boleh stay tengok sambil mendengar. Dia kena best. Okay, and then audio kat sini pun dia kena coach orang juga lah. Sebab mostly yang jadi voice actor ni kanak-kanak. So kadang-kadang macam budak-budak kecil, kalau macam contoh kita bagi awak sebut betul-betul macam tu, rasa budak macam mana, mesti senyap kan. So tugas sebagai orang audio designer kat sini, dia orang kena coach. Sebagai contoh macam dia nak sebut betul-betul, dia kena ada emosi dia. Betul-betul. Dia ada banyak action dia, banyak jenis emosi dia. So audio designer kat sini dia kena mahir dari segi emosi untuk menyampaikan sesebuah cerita dia. Itu baru contoh dialog tadi. Kalau kita sebut dialog lain, muzik lain, banyak lagi. So nanti korang akan tengok macam mana dia orang buat recording nanti. Okay? Okay, animation. Okay, animation ni siapa yang tadi yang minat berlakon? Okay. Alright. Untuk animation ni, dia basically dia okay, kejap. Tenang kejap. Alright. So untuk animation ni, dia basically dia lebih kurang macam kita berlakon juga. Cuma yang ni kita berlakon and then kita keluarkan dekat komputer. Kita berlakon, kita animate something dalam komputer. Okay. So banyak proses untuk nak jadi animator ni. Sebab first dia orang nak start, dia orang kena acting, berlakon. Sebagai contoh, Upin Ipin nak berlari.
Berlari ada banyak jenis. Berlari anak-anak ke, berlari pecut ke apa semua. So sebelum dia orang buat tu, dia orang kena lakonkan dulu. Untuk reference dia orang. And then dia orang akan bermula dengan proses blocking untuk dapatkan step-step dia macam mana. And then lepas tu barulah kita detailing. And then kita masukkan lip sync apa semua. So banyak proses dia, nanti kita tengok sekejap lagi. Okay, render. Siapa tahu render? Tak tahu. Alright. So render ni macam korang tahu macam mewarna. Kita memasukkan elemen warna ke dalam cerita. Okay? Sebagai contoh, kalau macam dalam animation, biasanya kita akan buat dalam satu warna, satu tone warna kelabu macam tu kan. So dekat render ni, kita akan masukkan elemen dia semua. Kita akan ada mood dia. Mood dia macam contoh macam mana? Macam pagi, petang, siang, malam. Yang tu kita kena identify. Lighting dia macam mana? Pagi, petang, malam. Kita kena tahu. Pagi dia macam biru sikit. Pagi biru sikit. Petang macam oranye kuning sikit. Malam banyak biru juga. So kat situ kita kena masukkan elemen dia. And then dan juga texture lah. Kalau macam baju yang dia pakai tu macam baju batik. So render make sure kena keluarkan image yang berwarna batik. So dia kena identify semua tu. So itu adalah untuk bahagian render. And then compositing. Okay, compositing ni sebab tadi kan dekat bahagian render kita keluarkan warna kan. So bila melibatkan warna ni, bila ada ramai orang render artis, so tak semua mata dia orang sama. Ada yang macam mata dia terlebih merah, ada yang terlebih hijau, ada yang terlebih kuning. So kompositor kat sini tugas dia adalah untuk centralizekan semua warna dia. So bila keluar kat TV nanti dia tak adalah macam gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah. So bila korang tengok cerita tu semua warna dia cantik kan. Tak ada sampai macam nak pening tengok kan. Semua okey kan, semua cantik kan. So kompositor artis kat sini memang tugas dia untuk centralizekan semua warna. And then kita masukkan efek-efek dia. Okay. So korang boleh tengok proses-proses kita ada banyak workflow dia. Okay. So setiap projek yang kita buat ni, kita akan ada director-director dia. And then kita ada production coordinator yang akan uruskan perjalanan sesebuah cerita tu, sesebuah production tu lah. Okay. Alright. So ni adalah kita punya social media. Okay. Actually kita punya YouTube Let's Kompak sekarang dah 18 juta sekarang. So kita first company yang dalam Malaysia yang dapat Diamond Button. Diamond Button ada tu. 10 juta. Kita tak main golden button, kita terus ke diamond lah. So doakan lepas ni kita boleh dapat next button yang lain lah. Kita tengah usahakan, and then dengan support korang semua. Okay. Alright. So social media kita yang lain, kita ada TikTok pun ada. Siapa ada TikTok? Boleh nanti korang boleh follow kita punya TikTok, and then kita punya IG, kita punya social media semua korang boleh follow nanti lah. Okay. Dekat situ yang kita letak semua update-update yang terbaru. Kalau macam kita nak keluarkan movie kita nak ada event baru apa semua kita keluarkan dekat social media kita. Okay. And then kalau macam kita ada buat vacancy ke, kerja kosong apa semua, kita letak social media kita. So korang follow lah. Alright, so ada apa-apa nak tanya? Ya? Tak ada? Alright. Kalau tak ada, kita tengok satu video. Okay, sila. Saya nak tanya satu je lah. Kita kalau buat animasi kan, kalau dari aspek contoh luar negara, dia ada animasi yang memang contoh yang Disney punya tu, macam contoh yang terbaru yang luar negara punya Raya, kalau tak silap saya Raya punya kartun tu kan. And dia punya tu, dia memartabatkan traditional punya, macam dia ada princess dalam tu yang betul-betul macam kita ni kalau nak buat pun sebenarnya boleh. Tapi yang kalau kita bandingkan dengan Putri tadi, yang Putri tu, dia berhenti di macam sebab masa tu orang ramai nak tengok tau, tiba-tiba dia mati kat situ. Kalau Okay. filem yang memartabatkan yang Melayu. Okay, alright. So macam Putri ni,
Puteri ni memang kita excited untuk kita teruskan, kita nak sambung. Tapi sekarang kita tengah kukuhkan kita punya R&D dulu. Macam contoh Puteri kita nak buat dia rambut dia nak bagi cantik. Kita tak nak buat macam sekadar produk yang untuk takat muat ya. So kita akan buat research betul-betul, kita nak buat rambut, kita nak buat baju apa semua, efek-efek apa semua banyak. Mostly sekarang kita bahagian R&D, and then proses untuk kita produksi memang kita tengah jalan semua sekarang. Sebab kita nak buat produk tu, kita nak buat yang paling best. Sebab bila keluarkan tu, benda tu akan stay lama kat situ. So kalau kita buat ala kadar, nanti itu jadi benchmark kita, macam tak apa ni panggil, melambangkan company kita. So kita akan cuba secepat mungkin untuk Puteri. Sebab ramai yang tanya pasal Puteri ni. Okay. Alright. Ya. Polis. Tadi lalu jap. Soalan pertama saya, macam mana PPP ni kan dah dekat musim ke-18. Macam mana setiap satu musim, satu episod tu boleh fikirkan jalan cerita. Okey. Kedua saya, Okey. majoriti kami di sini telah melihat cerita PPP ni dari kecil. Dan kami telah membesar. Okey. Kenapa PPP tidak turut membesar? Okey. Alright. Tak okey. Okey. Production dan Skopak ni, dia ada menawarkan beasiswa ke untuk pelajar yang ingin, kalau nak contoh kita masuk dalam satu bidang macam digital marketing ke atau graphic designer, lepas tu habis je graduate terus serap masuk sini. Okey, alright. Terima kasih. Alright. Okey. Alright. So saya jawab soalan nombor 3 dulu Okey. So Lekopak Production ni kita ada Lekopak Animation Academy. Kat situ kita ada tawarkan kursus apa semua. Mungkin Puan Ira boleh cerita sikit SAA. Kita ada Lekopak Animation Academy. Jadi korang tahu kan kita bergabung pelajar hari ni bersama Lekopak Animation Academy. Kita ada buat diploma. Terima kasih. Ke depan ni. Alright. Okey, nama saya Puan Aino, saya wakil pada LCAA. Okey, jadi kita ada, siapa tahu LCAA? Tak tahu langsung. Sedih betul. Alright, kita ada tawarkan 2 diploma, iaitu diploma animation, animedia, dan juga diploma creative business. Selain daripada itu, kita ada juga sijil tahap 3 untuk animation skill lah. Okay? Dan selain itu kita ada juga buat kadang-kadang modeling, rigging, kursus-kursus yang khusus untuk proses-proses animasi. Okay? So of course follow kami di social media lah untuk tahu lebih perkembangan lah mengenai kursus apa yang korang kalau nak join. Okay? Berkenaan dengan beasiswa, we do have beasiswa. Sometimes when we open, we will post it on social media. Dan mengenai serapan masuk, itu semestinya tidak dijanjikan lah. Manalah tahu kamu punya perangai ke, kena tengok hasil kerja kamu juga kan. Nak tengok kamu sungguh-sungguh masuk ke tidak kan. Tapi bila kamu masuk diploma, internship, kami akan dahulukan anda. Kamu boleh nampak lah ada a few internship dekat atas juga. Dan mereka yang pernah menjadi pelajar LCAA dekat atas. Nanti Encik Nazwan boleh introducekan lah. Okay. So sekiranya kamu bagus sewaktu intern, definitely kamu punya chance untuk masuk LCP adalah cerah. Okay. Alright. Menjawab soalan? Love. Alright, thank you. Okay, alright. So saya jawab soalan nombor 1. Macam mana cerita tu tadi dia kekal, macam mana? Dia takkan berulang. Okey, itu adalah cabaran utama untuk bahagian skrip sebenarnya. Okey, sebab setiap cerita, contoh kita bagi episod puasa. Every episod puasa kita kena ada cerita yang orang kata kena lain daripada yang lain, yang tak pernah terfikir. Macam contoh sebelum ni kita ada buat periuk kera, lemang periuk kera. Korang ada tengok? Okey, sebelum korang tengok Pipin tu,
ada yang kenal, tapi ada yang baru nak kenal. Oh, ada lemah perut kera apa semua. So setiap benda yang kita nak buat tu, kita kena make sure benda tu kena istimewa, dia kena berbeza daripada yang lain. Dia tak boleh yang sama daripada sebelum ni. Itu yang kita kena, kita punya apa ni, secret kita kat sini. Okey, sebab jalan cerita yang kita buat ni memang dia kena, orang kata, dia kena ada nostalgia. Okey, macam yang kita buat, macam yang dalam cerita kita, banyak benda yang orang lama pernah buat dulu, tapi kita buat dalam cerita sekarang. Sebab tu bila kita letak Pipin, kita tanya Pipin, geng-geng mak ayah pun akan tengok sekali. Sebab kita gunakan elemen nostalgia. So itu adalah salah satu rahsia kita. Sebab orang akan tengok benda yang kita biasa buat. And then bila ada orang lain tunjuk benda yang kita biasa buat, kita rasa nak tengok. Benda-benda macam tu yang kita kena selalu cari. Okay, tak semua ada, tapi bila kita dapat tu, benda tu akan jadi macam satu kelebihan untuk kita. Okay, so soalan nombor 2 tadi apa? Oh, Pipin tak besar. Okay. Dah 18 musim, tapi dia still 5 tahun kan. Okay, so kita menggunakan elemen macam kita nak ada special dekat Pipin lah. Seperti macam contoh korang tengok cerita Doraemon. Daripada dulu sampai sekarang, Nobita exam asyik fail. Tiap-tiap tahun memang asyik fail. So kalau macam Pipin pun, kita akan kekalkan dia punya size 5 tahun. Cuma kita akan ada macam special episode, kita ada buat Pipin membesar. Kita akan ada special macam tu. Tapi buat masa sekarang, kita akan maintainkan Pipin 5 tahun. Okay, alright. Sewaktu contoh kita nak mewujudkan satu watak tu, contohlah saya ambil contoh watak Abang Saleh. Dia watak yang agak kontroversi lah. Okay. Sebab dia membawa pewatakan lelaki lembut dekat situ kan. Masa nak masukkan dia punya storyboard Abang Saleh tu, ada tak mendapat kecaman daripada mana-mana masa awal-awal permulaan? Okay, alright. So macam watak Abang Saleh tu, okay, ni yang ni special, tak ramai orang tahu lah. Sebab macam Abang Saleh tu, dia sebenarnya adalah manusia biasa juga. Sebab yang tu adalah dia nampak je macam tu, tapi dia sebenarnya dia lelaki. Okay, sebab dalam Malaysia ni kita ada pelbagai apa ni, jenis-jenis orang lah. Sebab tu kalau macam dalam kita ni, walaupun dia nampak lembut, tapi sebenarnya kita kekalkan dia punya watak dia sebagai lelaki. Contoh dia buat kerja-kerja lelaki. Dia macam banyak tolong tok dalang apa semua, banyak buat benda-benda berat apa semua. Cuma sekarang macam sentimen orang, dia agak sensitif sikit benda-benda macam ni. Sebab tu lah kita ada Abang Is. Tadilah kita nak guna selalu nak guna Abang Saleh apa semua. Sekarang kita ada Abang Is. Okay. Alright, ada apa-apa nak tanya? Abang Badrul dia dekat tempat lain. Okey. Kita tengok satu episod nak? Kita tengok cerita nak? Okey. Dah tayang. Siapa pernah tengok ni episod terbaru kita, baru je keluar dekat MNC TV tu. Kita banyak tayang dekat luar negara, and then Astro pun dah tayang Rumah Hijau. Okey, so kita tengok satu episod Belum.
siapa yang menang, cikgu? Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau Opa milik Upin. Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Cis. Tak apa Ipin. Kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau Opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul. Hasan, cepatlah. Apa? Hasan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naikkan media sosial. Mesti bayu. Kenapa kau? Apa? Tengok tu. Ramainya. Kan dari saya. Siapa dia orang tu? Kakak, pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Akak, malu. Orang garang macam akak, mana tahu malu. Apa? Waalaikumsalam. Kami dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau Opa. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Dah viral. Ini model rumah papa yang kita buat hari tu kak. Ihsan yang muat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa? Boleh. Hari ini kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau Opa yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau Opa yang mesra dipanggil Opa. Sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau Opa ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Boleh. Istimewanya, rumah Opa adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di Kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna. Coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, Opa warnakan rumah Opa hijau. Bila orang tanya, mana rumah Opa? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Bijak. Terima kasih Opa. Sekian dari saya melaporkan.
Wah, berani Opa bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Bawa tu. Kenapa tak kuning? Atau biru? Atau merah jambu? Sebab Opa suka. Okay. Alright. So macam mana korang tengok cerita ni? Best tak? Best. Okay. So korang nak tengok tak macam mana kita nak buat cerita ni? Kita nak tengok proses dia. Alright. So lepas ni kita akan naik ke atas. Cuma bila naik ke atas ni kita tak boleh nak record apa-apa. Sebab ke atas ni memang secret kita. So korang semua dalam secret recipe. Oh lapar pula saya. Okay. Korang semua dalam 40 orang kan semua. Okay, so kita akan bahagikan dua. So satu grup akan follow Abang Wafi kita. Okay. Okay. Alright. So satu grup lagi akan follow saya. Okay. So Wafi akan bersama dengan Kak Nat. Okay. And then saya bersama dengan mana? Saya bersama dengan Kak Ijan nanti. Okay. So korang boleh bagi dua dan kita terus jalan. Sekejap lagi Alright. Jom. Okay. 20 orang boleh follow Abang Wafi. Tuang lagi. Okay. Abang Saleh. Jual. Kalau tu tak apa, jangan yang tu. Jual ni jual. Ni. Sana tu. Okey. Alright. Okey. Ni 20 orang macam tak ramai. Tak apa. Kita pecah ke. Okey. First kita akan bawa korang, kita tengok bahagian kita nak buat skrip dulu. Kita bahagian pre-production. Okay, sekarang ni tengah ada studio tour So, jadi boleh tanya soalan. So, sambil ni kita akan naik ke atas. Okay, naik ke atas untuk studio tour. Kita akan mulakan dengan department animation kejap lagi ni. Kita akan tengok proses dia. Okay, siapa yang baru join live, sekarang ni adalah studio tour di Les Copak Production. Kita ada pelajar-pelajar kat sini. Pelajar-pelajar diorang nak tahu macam mana proses animation. So dekat tangga ni sementara nanya kita boleh tengok ada macam-macam poster. Siapa tengok ni? Pada zaman dahulu, Kancil dan Mijak, poster pada zaman dahulu. Okay, so sepanjang tangga ni pun ada banyak design juga Ni poster. Ni poster Dadu Dido poster Dadu Dido. So kita nak masuk dekat animation.
Kita dekat department animasi Kejap. Ni live oh. Tak live. Puji-puji sikit, hi sikit kat orang live sekarang. Alright. Okey, selalu tugas kita ni, kita orang yang kami semualah, kita kena menggerakkan watak dalam animasi Upipin. Contohnya, kita diberi satu karakter yang kosong. Macam kita dapat patung, tak boleh bergerak. Kosong, keras. So, tugas kita kena menggerakkan dia. Which mean, setiap patung tu, dia ada tulang dia. Tulang dia, kita gerakkan tangan, kepala, kaki. So, untuk menggerakkan dia, kita kena acting dulu. Acting tu di mana kita kena ambil kamera, kita rekod diri kita sendiri. Kita nak patung tu bergerak macam mana. Contohnya tengah ambil air minum. So kita duduk atas kat meja, kita ambil air minum. Tengok macam mana timing dia, pose dia. Okey, sebab tu adik-adik semua nampak tak cermin dekat atas meja diorang. Ini untuk proses di mana buat facial. Facial yang kening, mulut, macam mana cara kita bercakap, lip sync kita bergerak. Tengok sekarang ni yang abang-abang ni buat, nampak haiwan banyak kan? Pernah tengok pada zaman dahulu tak? Tengok. Okey. Okey, sekarang ni kita orang buat DSK, which mean maknanya Dongeng Sang Kancil yang bakal ditayangkan di Netflix. Ni movie. Kita orang tayang kat Netflix. Okey. Kalau adik-adik nak tengok dulu macam mana. Kalau ada soalan boleh tanya. Tengok dulu macam mana. Macam abang ni nampak. Okey, nampak abang ni. Tanya je abang ni. Abang ni kalau nak tanya macam berapa lama nak buat ke? Berapa lama? Okey, berapa lama Okey, yang adik-adik tengok ni, kita orang satu hari, contohnya kita orang dapat satu karakter, kena gerakkan dia bangun dari kerusi, jalan, ambil barang. Satu hari buat. Kita explore lah macam mana nak dapat pose dia. Seronok kan? Satu hari kan? Seronok tak? Ke tak seronok? Ke rasa sekejap sangat? So contohnya satu episod Upipin yang korang tengok tu kan ada episod-episod kan. Okey, kita orang buat selama seminggu. Contoh dalam 10 orang, 11 orang buat dalam untuk satu minggu. Kan selalu tengok satu episod kan, satu episod, dua episod tu satu minggu kita orang buat. Sekarang ni kita tengah buat projek Upipin dengan DSK tu lah, which mean yang projek Netflix tu lah. Dua projek je kita tengah buat sekarang. Sekarang yang adik-adik tengok ni macam harimau ni, nampak tak dia punya tulang-tulang ni? Tulang dia tu lah yang kita kena gerak. Rotate. Okay. Satu key. Jalan depan. Satu kita perlukan satu hari untuk buat. Nampak mudah tapi sebenarnya sangat susah. Kita kena research. Kita pun bukan boleh main jalan je. Kita manusia, 2 kaki. Haiwan, 4 kaki. So kita kena research, buka YouTube, tengok video contoh macam mana haiwan berjalan, macam mana haiwan minum kan. Haiwan tak pakai tangan, haiwan pakai lidah. Ni saya cerita haiwan ni sebab abang-abang ni tengah buat kan. Boleh lah tengok-tengok kalau nak tanya soalan. Kalau pasal kan, contohnya abang Wais kata seminggu tu untuk animation. Tapi macam mana towards the final product tu macam mana pula? Berapa lama betul lah? So first week animation, second week render department. Render akan start with colorkan, letak lighting dia semua. The next week pula follow up with the audio semua. Find color correction semua. So technically satu episod tu dalam masa sebulan. Sebulan. Sebulan satu episod. Tapi pernah juga zaman-zaman dulu kita crunch time, kita buat 4 episod sebulan, 2 episod sebulan. Yang abang cerita ni bahagian animasi je lah. Bahagian animasi nanti adik-adik semua akan pergi naik atas. Which mean akan tengok tu lah bahagian render kan. Production. Audio diorang pergi tak? Audio pergi tak belah sana? Tak kan? Tapi akan pergi tak? Ni you guys boleh tengok, jalan-jalan tengok macam mana abang dia buat. Kalau nak tanya diorang pun tanya je. Kak dia buat animation ni berapa lama? Jangan. Seronok. Kerja seronok. Malu tengok diorang. Silakan. Ada soalan boleh tanyalah. Okey.
kenapa dia punya animation dia boleh berubah? Maksud saya dulu tengok dia punya animation lain. Kualiti dia lain. Sebab kita kalau nak berjaya sesuatu, kita tak boleh stagnan je, betul tak? Kita kena research, belajar lagi, update lagi cara kita bekerja, betul tak? Kita tak boleh stagnan kat tempat yang level sama je. So kalau macam tu banyaklah saingan-saingan kita kat luar tu boleh fight kita, betul tak? So kita pun kena tingkatkan kualiti kita lah. So makin lama kita orang research macam mana nak bagi lagi detail kan. Detailkan lagi karakter macam mana dia bergerak. Kalau kita stagnan tempat sama je animation keras kan. Even kalau tengok Disney pun kan, Toy Story kan, tengok dulu kan barai kan, makin lama makin cantik kan. Plus kita follow teknologi sekali. Teknologi macam mana meletakkan colour lagi cepat. Dia mostly basic senang je. Kau tahu melukis. Sebab kau imagine kau macam mana kau melukis, kreatif lah kau lukis lah, macam mana tahu. Sebab sebelum kita melukis, kita akan buat pose tau. Kita akan buat pose macam orang tu berdiri, betul tak? Orang tu berdiri, orang tu buat piece ke apa. So dekat situ, itu basic lah, basic. Pandai melukis. Tapi kalau minat pun apa salah kan? Ada je juruanimasi yang tak pandai lukis, tapi dia minat. Banyak baca komik, banyak main game, banyak tengok kartun kan, macam mana. Boleh je. Tak semesti pandai lukis. Dalam yang as long dalam bidang creativity should be okay kot. Bidang creativity. So planning nak belajar mana pasti? Belajar animasi lah. Belajar animasi seronok, kerja animasi seronok kan. Dia tak rasa feeling macam kat office sangat kan. Still rasa macam enjoy. Kalau ada apa-apa soalan dekat TikTok live pun boleh tanya juga Ada abang animator kita akan jawab kan. Okey. So far tak ada soalan ni, diorang semua menonton sahaja. Ada soalan boleh tanya. Ada apa-apa, jangan malu-malu, tanya je. Kalau malu dengan lelaki, tanya perempuan. Kalau malu dengan perempuan, tanya lelaki. Tanya je. Kan? Apa yang banyak-banyak tu? Apa tulang apa? Kenapa belakang background dia colour warna-warni? Tanya. Kalau kata enam kata enam. Oh, sorry. Cuba abang Wafi boleh cerita sikit kat floor ni, abang Wafi, cakap TikTok live ni. Okay, so basically kalau pada viewer yang tengok dari TikTok sekarang ni, kita orang kat animation department. So dalam animation department ni dekat ada around 45 to 50 animators lah. So semua animator dalam ni diorang buat projek Upin Siri pada zaman dahulu, Puteri. Semua diorang ni kat dalam floor ni memang animator. Diorang akan involve semua projek, and especially Upin series lah. Upin series currently tahun ni kita akan start season 18. Nantikan guys, tahun ni season baru. Maybe tahun ni punya episode best gila lah, lagi best. Ada soalan, rig tu apa? Ada soalan, rig tu apa? Rig tu macam mana? Okay, rig tu macam kalau untuk viewer, kalau pasal untuk puppet kan, ada string macam Pinocchio tu kan. Kalau nak explain cara senang, rig tu tulang untuk setiap karakter. Untuk animator untuk gerakkan karakter tu kena ada tulang. Kalau tak ada tulang, dia akan jadi ragdoll lah. Ragdoll dia macam ni lah. So kalau ada tulang tu, semuanya rig dia akan dalam bentuk tipus. So karakter tu, animator tu boleh gerak tangan dia. Dia boleh gerak tangan macam ni, lepas tu gerak kepala dia macam ni. Itulah penting dia ada rig untuk gerakkan karakter. Ada apa lagi soalan untuk viewer yang dalam TikTok? Ada lagi satu soalan, ni bukan soalan ke? Ada orang cakap ni Faiz Haikal cakap abang Wafi handsome kata. Terima kasih. Saya memang handsome. Alalang bagi love sekali, bagi gift ke apa bagi love, like, tap, follow, share dengan kawan-kawan. Bukan selalu kita dapat buat live tour kat office Pipin ni. So kalau ada daripada viewer, mohon follow, share pada kawan-kawan guys, and tap like. Ada soalan lagi satu last abang Wafi jawabkan Sekarang ada projek yang sedang dibuat. Apa projek yang tengah dibuat sekarang ni? Projek yang sedang dibuat sekarang ni adalah currently untuk tahun ni, tahun baru kita share tahun baru kita buat Upin series season 18. That's new. And then yang lain tu kita masih keep PNC lagi. Tak boleh cerita awal sangat. Kalau cerita awal sangat kan nanti spoiler.
So kita tunggu announcement, apa-apa trailer, tiba-tiba ada trailer kat YouTube ke apa, korang nantikan. Alright. Ada apa soalan? Lepas ni abang nak belah dah. Abang tak nak lepak lama sangat live. Risau. So kita pergi ke department lain pula lepas ni Okay, bye-bye. Thank you Abang Wafi. Alright, jom. Alright. Jom. Tak payah pakai lagi. Jom, kita naik atas pula. Okay, kita ke department lain pula Bye. Bye. Department lain kalau nak buat satu episod dulu berapa lama? Satu episod tu daripada skrip, modeling, animation, render, lebih kurang sebulan lebih lah untuk satu episod tu lebih kurang sebulan lebih Kena pergi department lain. Tunggu sekejap pergi department lain sekejap. Ke bahagian sini dulu. Konsep. Lagi ikut. Tak, kita orang last. Masuk sini. Masuk. Ada dia bang. Dia sembang. Biarkan semangat. Kalau ada soalan boleh tanya Kalau nampak macam ada abang-abang tu yang kaki runner tu memang ada dalam ni Dia selain runner dia buat kerja juga. Okey, kita dekat konsep Siapa cakap kat konsep Uzi. Din. Mike. Oh, jauh pula Sekejap kita dekat sikit. Sebab konsep ni dia agak fancy sikit dia sebab banyak yang orang melukis yang kita tak publish lagi. So saya tak boleh ambil dekat sangat. Kena ambil jauh sikit dengan suara pun dah boleh dah. Sebab dekat konsep ni banyak benda yang kita tak release lagi. So saya tak boleh ambil dekat sangat. Dah habis dah? Oh, dah habis dah. Selamat datang semua ke konsep department. Daripada mana? Oh. Yang depan boleh duduk. Kita dekat department konsep, tapi saya tak boleh dekat sangat. Tak, saya tengah cakapkan ni Kita close up kat sini lah. Sementara tak ada benda nak tengok tu. Okey. Semua dia boleh dengar So kita orang kat sini konsep department. Kita orang ada dalam 8 orang lebih kurang. Saya salah seorang daripada konsep artis. Sebelum ni kat department mana? Visit? Oh, animation. Okey. Kita orang ni department antara yang pre-production lah. Tugas kita orang buat visual. Jadi macam sebelum nak start production tu, kita orang akan ada script briefing, cerita semua lah kan, skrip semua kan. Jadi skrip tu just text je. Macam kita orang akan visualkan daripada skrip tu lah. Jadi konsep ni dia ada visual macam-macam lah dalam skrip tu. Kalau ada karakter baru, props, environment, color script, matte paint dengan yang lain-lain lah. Jadi kita pergi ke karakter dulu lah. Karakter. So macam karakter ni dia tak semestinya kena buat karakter baru ke apa. Jadi macam kita ada existing karakter tapi dia orang nak pakai baju baru macam ada episod khas kan. Kita orang konsep team kena design lah baju dia. Macam contoh ni untuk episod detektif. Ni salah satu design yang dah final lah. Jadi macam nak design benda ni kita tak boleh lari sangat daripada color asal karakter tu lah. Macam setiap karakter tu kita ada karakter warna dia sendiri. Macam contoh Upin kuning dengan hijau, Ipin biru dengan merah dengan karakter-karakter lain sekali lah. So ni contoh untuk episod Nusantara, kita orang design baju. Ni kadang ada episod khas mana karakter Upin Ipin tu dia
jadi objek lain. Jadi kereta ke, jadi binatang ke, jadi apa-apa lah kan. Ni spin-off pada Upipin, kita orang nak buat fokus untuk toddler. Jadi design dia kita orang ubah sikit lah, siluet dia semua kan. Dia lebih kepada shape yang comel-comel. Ni kalau nampak macam ada slightly perubahan kan. Ni keputusan daripada art director lah. Kita orang pun buat benda lain macam binatang untuk karakter lah. Kita orang akan start dengan sketches dulu. Yang mana nampak sesuai dengan vision director, kita orang akan pilih. Kemudian develop colour dengan dia punya texture semualah. Ni contoh kancil. Kalau korang ada tengok dongeng Sang Kancil yang baru. Ni daripada Upipin movie. Raja Bersiung, Mak Jenin, macam mana dia punya proses development, purut, baju purut. Ni robot untuk episod Nusantara. So basically benda ni cameo pula. Macam tiap season kita orang akan ada cameo. Contoh ni macam Datuk Lat, kita orang akan buat visual dia lah. Nak kena sync dengan existing character UI lah. Macam ni dia punya style muka, badan, siluet semualah. So ni siapa ni Eddie Hamid. Ni Lupin, ni untuk Netflix lah. Okey. Tu contoh-contoh untuk karakter. Selain daripada tu kita orang ada buat props. Props ni macam benda-benda yang props lah. Macam Beyblade untuk tak kisahlah stick ke apa, ni untuk UI movie. Chris, ni Putri punya weapon. Helmet, ni robot. Kereta. Jadi setiap IP tu dia ada art direction sendiri. Jadi macam UI series dia lebih kepada realistik tapi tak realistik sangat. Kita orang still simplify. Jadi kita orang akan simplify daripada mana part-part yang terlampau detail tu kita orang akan buang lah. Okey. Ni wayang kulit. Ni contoh-contoh props lah. So ni environment. Ni kalau korang pernah tengok Purut punya teaser. Ni environment untuk visual untuk apa? Environment Putri Purut lah. So ni detailing untuk kita orang pass ke bahagian next department nanti model. So selain daripada visual kan untuk bagi inspirasi pada director dengan department lain, kita orang nak kena provide detailing lah supaya pasal benda ni just 2D je macam still image. Tapi department model akan 3D kan benda tu. Ni contoh apa nama tak ingat lah. So ni kadang-kadang skrip tak ada lagi. Tapi kita orang buat visual dulu untuk bagi kita pada skrip department lah. Okay, kita bawa studio dari lain pun ikut atau tak boleh. Memang semua nak ikut. Okay, so sementara department tu tengah bagi penerangan, kita pergi department lain jap lah. Kita pergi department lain jap. Mungkin kita boleh tengok kat sini kot. Tengok macam ni kita boleh tengok macam ni. Ini department yang lagi satu, kejap lagi diorang akan melawat. Nama department ni adalah rendering Rendering Mungkin kita boleh kacau seorang staff rendering sekejap. Okay. Mungkin duduk tengah sikit. Jom kita ni sekejap. So ni dekat department. Hai, department rendering. Nampak ke ni? Nampak tak tahulah, nampak kot. Okay, dekat department rendering. So Saya nampak tak Sang? tu tengok sekejap. Nampak ke angle ni? Boleh Cantik. So dekat department rendering ni sementara kita tunggu pelajar tu. Apa department rendering ni tengah buat? Okay. Mungkin ada orang nak tahu kat TikTok live. Okey, daripada rendering ni, kalau korang sebelumnya department render, kita akan pergi ke department animation dulu. So animation tu dia basically dia grey lah, tak ada warna apa semua kan. Lepas tu bawa ke kita akan letakkan colour, lighting. Semua kita akan texture. Ni berapa ramai ni dekat department rendering? Ramai. Kalau kat sini kita terbagi pada dua. Kita ada group background dengan karakter. Asing-asing lah. Kita tak boleh buat sekali sebab So, berat. kalau ada soalan nak tanya, kita nak bagi apa ni?
Yati. Yati panggil Kak Yati kan. Nak dia Kak Yati boleh, rupanya kedengaran yang buat animation ni lelaki pun ramai ke perempuan Ramai. Jangan ingat lelaki je boleh buat, perempuan pun boleh buat. Ramai, perempuan pun mampu buat juga. Ya, betul. So ada karakter dengan background Yes. Kak Yati intro jap, saya tengok ada soalan ke tak? Alamak. Tengah sikit Kak Yati. Oi, bagus soalan ni ya. Jangan soalan pelik-pelik Tengah filter sekejap. Okay, basically nak tanya software Blender, selain Blender apa lagi pakai? So apa software kita pakai untuk Okay, sekarang ni kita akan pakai rendering? Maya software lah. Kita akan Arnold software. Software Maya Maya software. Jangan lari. Jangan lari. Sebab ingatkan dah sampai. Belum lagi. Okay, kalau ada soalan boleh tanya juga. Ada juga orang tanya ni episod Ultraman Reboot lama lagi lah katanya. Itu lama lagi. Kita settlekan yang ni dulu. Episod favourite juga orang betul. tunggu-tunggu kan. Ya, betul. So insyaAllah dalam masa akan datang kita adalah agaknya kerjasama Okay. So boleh Kak Yati boleh rehat dulu? Okay, dah. Rehat dulu. Macam nak lari tu. Okay. Siapa yang baru join? Oh, ada satu soalan. Rendering ambil berapa lama masuk balik? Rendering ambil masa berapa lama? Okey, dalam satu kan kita ada 25 frame. So nanti kalikanlah. Berapa lama tu? Sebulan ke seminggu ke? Okey, kita ada satu cerita 3 episod. So satu episod tu estimate kita akan buat dalam seminggu. So satu cerita akan makan masa sebulan. Lebih kurang macam tu lah. Tolak cerita sebulan rendering lebih kurang sebulan ke? Satu episod ke satu cerita? Tak, satu episod satu cerita 3 episod. So satu episod tu estimate dia sebulan lah. Masuk dengan com render macam tu. Ini belum campur reject ke? Ya betul, tolak balik lebih kurang macam tu. Sebulan So pengalaman Kak Yati kerja kat rendering ni macam mana? Seronok ke? Stress ke? Seronok. Jom join lah kita orang. Memang best, serius memang best. Apa yang 3 benda seronok kerja kat department rendering ni Kak Yati? Okay, first basically memang kawan-kawan lah, environment okay, kawan semua okay, management semua okay. Kipas sikit So management semua okay. Kat sini basically kita bukan sekadar bekerja je tau. Kita punya kawan-kawan pun bagus, tolong sesama sendiri. Kita tak ada lah orang kata kerja aku tak. Diorang kan, kita tak tahu pun dia mesti akan tolong. Diorang akan guide kita sampai kita boleh. So korang jangan nak risau takut, jom join kita orang. Best. Okay. So ada orang tanya macam mana nak join, boleh hantar application dekat jobs@leskopak.com, email job@leskopak.com. Okay, so ni abang-abang dan akak-akak tengah buat kerja. Jadi kita tunggu yang pelajar belahana tu. Dia tak sampai lagi. Dia tak sampai lagi. Ada skrin yang projek dia rahsia. Ada yang belum reveal lagi. So kita tak boleh nak live kat semua tempat. Ada orang tanya ada pelakon suara ke dekat sini? Ada ke? Tak percayalah, ada ke? Ada ke? Siapa pelakon suara? Ada dek, korang nak minta siapa? Kita kat sini ada Jarjit, ada Meme. Sebelum kita panggil dulu, make sure share dulu live ni. Share dulu. Korang nak dengar, korang share dulu. Tap dulu. Tap like sikit. Tap screen macam mana? Tap screen. Share like. Share link. Sorry. Kalau korang nak tengok, korang share dulu. Jangan dekat. Sekarang ada berapa? Sekarang ada berapa like? Baru 6,400. Kita cukupkan sikit lagi. Target berapa? Ni host target berapa? 10 lah. Okay, 10. Kalau 10 kita panggil. Tap bukan susah sangat kan? Tap dulu. Senang je. Raja-raja sikit tangan tu. So, sekejap lagi kita panggil pakon suara. Kejap lagi sebab nampak pelajar tu dah nak ke sini dah. Make sure cukupkan dulu. Berapa tadi host? 10 Sekarang 6.6 naik sikit. Kalau korang dengar, tap dulu banyak-banyak dulu. Dia kata terkejut masuk. Terkejut tak masuk macam tu, bagi salam dulu dia kata. Okay deh, sorry lagi. Assalamualaikum. Bagi share surprise dulu. 69 lagi kena 10 baru cukupkan dulu baru kita panggil yang ada kat sini Betul. Siapa yang ada sebenarnya? Kita ada Jarjit. Kita ada boleh panggil Jarjit. Boleh. Asalkan share dulu, like dulu banyak. Tap tap. 7.2 dah. Tap dulu cukupkan 10 kita panggil. Suara Cikgu Sah. Panggil dulu. Tapi Mimi susah pun nak panggil kan? Susah sikit. Kita cuba. Kita cuba. Kalau dapat kita panggil. Okay, sekarang berapa dah? Sekarang baru 7.5. Cepat, sikit lagi. Tap screen, share link. Tap lah FYP sikit. Bagi panggil ramai masuk. Kena komen FYP. Komen sikit FYP. So nanti ramai-ramai masuk. Sebenarnya kalau ada soalan tentang render ataupun apa-apa tentang animation pun boleh tanya. Ya, betul. Okay. Sekarang dah 8.1 lah. Cukup 10. Cukup 10 kita panggil diorang. Jangan risau. Kita panggil
Kita panggil Jarjit. Kita panggil yang korang nak tahu suara apa? Rainbow pun ada tau. Oh, Rainbow betul lah. Ya, kalau Rainbow korang pun kerja datang, kat sini, Ya, Rainbow pun kerja kat sini. Jangan main-main, ayam pun kerja tau. Sekarang dah berapa? Host, berapa host? 8.8. Okey, kita cukup 10. Cukup 10 kita panggil Jarjit dulu Ya, Jarjit dulu. Boleh cepat. Bagi kita Jarjit, kita panggil ayam Rainbow. Akak dia kata akak ni macam pro lah kak. Akak ni memang pro. Akak janganlah. Tak meniaga. Akak tak meniaga, Dik. Akak kerja je, Dik. Tap lagi 9.1 dah kak. Cukup 10, Dik. Cepat, tap laju. 9.2 kan? 10 kita on je. Pelakon suara Jarjit. Betul. Share sikit. Komen sikit FYP. Opah dengan Atuk ada tak? Oh, itu Alah, Opah mahal dengan Atuk ni itu memang 100,000 like agak. Ya, betul. 10 tak boleh. Opah tu kita kena 1 million lah like baru kita 1 panggil million, lah. Tu mahal sikit. Berapa dah tu, bos? Ada orang tanya, nama dia Pisang. Akak ni suara guru besar kan? Bukannya. Ya ke? Kita badan je besar, Dik. Suara belum tentu lagi. Cuba dengar sikit. Ada ke? Tak ada goyang kat sini. Cuba buat suara sikit. Mana tahu guru besar ni. Ya ke? Akak dah 10 lah kak. Dah 10? 10.3. Alamak, laju je korang buat kerja. Kejap. Kita nak panggil ke? Host, kita host dulu. Kita host dulu. Panggil suara Pisang lah. Sorry. Kita panggil Jarjit lah. Jarjit boleh teruskan tap lagi. 10 tap. Okey, 10 host. Kita target berapa nak panggil untuk Rainbow? Berapa host? Itu 15. Sekarang ni 10 untuk Jarjit. 20 lah. Okey, 20 kita panggil Rainbow pula Okey. Kita panggil Jarjit dulu. Jarjit. Komen lah type Jarjit. Komen dulu. Jarjit dulu. Panggil. Tap banyak-banyak. Type banyak. Jarjit. Komen Jarjit. Cepat. Jarjit. Komen Jarjit. Host ada tak host komen tu? Ada komen. Bawah satu. Lagi. Lagilah. Tak naklah satu. Cepat. Jarjit. Jarjit. Cepat. Banyak lah host. Belum baru 2. Alah. Tu intro. Kita intro dulu. Cepat. Jarjit lagi. Ada lagi tak? Ada 3 boleh lah. Okey, boleh lah. Kita tunaikan Okey, Jarjit. Buat suara je. Buat suara. Sini sikit. Okey, buat suara. Kawan-kawan, dengar 2, 3 ikan pusing. Saya lah Jarjit Singh. Marvelous. Okey, itu dia pelakon suara Jarjit. Tepuk tangan sikit. Jarjit lagi kat sini. Okey, kita pause dah sebab ada adik ni dah sampai kat sini dah. Untuk lawatan. Boleh teruskan? Yati cakap. Yati balik. Pegang balik. Kita teruskan. Jangan lupa tadi kata 20,000 like 20,000 kita panggil ni ayam Rainbow. Okey, ni akak Yati nak explore pasal render, kita dengar dulu Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tengah hari Okey. Selamat datang ke rendering department. Okey, rendering department siapa tu? Kejap, ada lagi. Okey. Okey, kita ulang balik Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, selamat datang ke rendering department. Okey, basically rendering department adalah proses selepas animation lah. Kalau korang perhati kat bawah tu, animation dia macam grey kan, tak ada warna kan. Okey, sampai kat sini kita akan letakkan warna tu lah. Basically, render ada 3 elemen. Okey, elemen penting dia adalah lighting, mood dan texture. Lighting tu lah yang kita akan menentukan siang macam mana, malam macam mana. Macam mood tu pula macam mood seram, mood sedih kan. Kat situ lah kita main peranan yang penting. Texture pula menentukan material satu benda tu. Kalau baju, dia nampak macam baju. Kalau besi, dia nampak macam besi. So itu 3 elemen yang penting lah. Okey, selain tu juga, dalam render kita akan terbagi kepada 2. Background dan juga karakter. Kenapa kita bahagikan kepada 2? Sebab kalau kita buat sekali, dia akan kita susah untuk betulkan emen. Dalam satu file tu akan jadi berat. So kita akan spreadkan 2. Budak biji akan buat biji, karakter akan buat karakter. Okey, faham kat situ? Okey, kat sini ada beberapa layer dia lah dalam biji. Okey, untuk dapatkan sesuatu hasil, kita akan compilekan beberapa layer untuk jadikan dia satu visual. Okey, ini adalah salah satu contoh dia lah. Okey, ini biji color, occlu. Kalau color sahaja kita akan nampak dia macam flat. Kalau occlu pula, dia punya tugas dia adalah untuk menampakkan benda tu real. Dia macam hidup lah benda tu. Okey, ini adalah beberapa layer dia.
Lepas tu ini yang Kak cakap tadi, terbahagi kepada dua, karakter dan juga background. Kalau satu file tu biji dia akan buat biji, karakter dia akan remove background, dia akan buat karakter saja. So nanti dekat next department baru kita akan compilekan jadi satu. So dekat department kom tu nanti dia akan tentukanlah enhance, betulkan balik color tu macam mana kan. Okey, ini adalah contoh visual yang dah siap. Dia macam ni lah. Ini final com nanti. So basically kat com tu yang nanti akan pergi kat department com, kat situ nanti dia orang akan explain. Okay, inilah dia punya final com dia. Plus kita dah campurkan semua layer-layer yang penting kat sini. Okay, buat masa ni itu saja. Ada apa-apa soalan dan yang tak faham? Ada tak? Ada? Okay, tak ada Okay, lepas ni kita akan bawa ke department com. Kat situ lah nanti akan explain kat sana. Okay, thank you. Sama. Oh, sekejap lagi Host, dah berapa host? Baru 12 Alah, 12 sikit sangat tu. Tap lah skrin. Lagi kita panggil ni. Okay, kita panggil Kak Yata lagi next live lah agaknya. Dia Alamak. memang ni Nanti Ana. Terima kasih dek. Nanti kita jumpa lagi Okay, macam kita janji tadi 20,000 like untuk pelakon suara Rainbow pelakon suara Rainbow. Mana kat kat situ. Kat situ. Sampai pula. Nak dengar lagi Jaji Berpantun kejap lagi Kita dengar dekat department compositing ni. Okey, kat department kom. Boleh simpan soalan Jaji dulu, jadi kita akan ini contoh bagi daripada Jaji jawab, render dan apa yang kita orang dah buat Okey, ni daripada render ni yang kita orang dah buat, kita orang enhance color dia. Ni kita enhance color dia bagi lagi menarik. Kalau macam dekat render dia dah cantik, tapi kita nak enhance lagi, bagi lagi cantik. Bagi kalau macam benda tu nak nampak seram, kita tambah efek, bagi dia lagi seram tak muat lah. Basically kita enhance color kat sini. Okey. Teruskan tekan tab-tab tadi nak dapatkan 20,000 Rainbow Rainbow ready Rainbow. Okey, ada soalan? Tak ada. Kompositor senang je. Tak apa. Tambah-tambah combine layer daripada render, lepas tu kita just color correction semua. Tambah-tambah je. Right, okay. Semua faham Alright, ke sebelah saluran kita check story punya department. Situ ada skrip, audio, ada R&D, semua kita kena. Nanti terus pakai kasut. Boleh saya Okey. Beku lah. Mai tanya. Aku tanya. Mesti department tu lah. Ya. Aku flip sekejap. Tak kau sana. Terbalik pula. Senang nak baca So kita ambil masa sikit dengan pelakon suara Jaji ni. Nak tanya soalan. Okey, kita ambil masa 5 minit eksklusif bersama dengan pelakon suara Jaji. Kita ada 15,000 like ni. So ada nak tanya soalan eksklusif dengan pelakon suara Jaji, boleh tanya sekarang. Okey. Teruskan tap-tap screen, love dan sebagainya, dan share juga live ni. So tadi soalan dia. Tadi ada orang tanya soalan ada orang tanya saya department mana? Department mana? Saya department compositing. Department compositing. Mungkin boleh ulang balik kot, department compositing ni apa kerja dia agaknya? Okey, department compositing ni dia
selepas render department mengeluarkan output, so kami dari compositing department ni akan susun semua layer daripada output daripada render. So kita orang akan finalizekan dari segi color correction, mungkin dari segi lighting lebih enhance, dan mungkin kita orang akan tambah sikit special effect ataupun motion graphic. Okey. So kita mencantikkan macam makeup artist lah. So tadi mungkin ada orang yang baru join live ni walaupun dah nak lunch hour ni, tapi mungkin boleh Jarjit mungkin boleh demo lagi sekali kot. Mungkin ada orang baru live tadi, baru join tadi kan. Diorang tak perasan siapa yang cakap macam ni kan. Boleh Alright, boleh. Tak ada masalah. Yang penting tap lah. Komen-komen lu. Jumpa Jarjit dekat MITC. Betul mantap ke ni? coy, mantap. Okey. Mantap coy. Okey. Kita nak sebelum nak demo tu mintalah komen lagi sekali pelakon suara apa tak Jarjit kat sini Orang Melaka mana orang Melaka? Ada ke jumpa Jarjit dekat MITC lagi? Okey. Cuba tap sikit. Alright, bolehlah kita demo sikit suara Jarjit. Okey. Kawan-kawan, dengar 2-3 kata lompat Jarjit Singh sangat hebat. Marvelous. Okey, itu dia special pelakon suara Jarjit. Okey. So kita akan ke bawah pula kot. Kita akan ke bawah pula. So terima kasih. Ada soalan tak lagi? Last ke untuk Jarjit ke ada tak? Pelakon suara Jarjit last. Berapa tahun abang kerja Les Kopak bang? Kalau masuk tahun ni 12. 12 Oh lama betul bang 12 tahun Inilah lelaki setia. Inilah orang dia Okey. Kita mana dapat inspirasi suara tu? Ni memang member ke apa ni? Bukan Tak tahu. R.Z ni? Tak tahu. Bukan Mana dapat inspirasi suara tu bang? Inspirasi suara tu idea lah. Sebab saya usually sebelum masa saya sekolah dulu, saya selalu berkawan dengan macam-macam bangsa kan, Melayu, Cina, India. So saya ada kawan India juga. So saya selalu tengok dia orang macam mana berbicara lah. Dia punya intonasi dia ada slang-slang sikit. So kat situlah saya belajar. Okey, so kalau nak kenal Jarjit dengan lebih mendalam lagi, ada juga podcast baru-baru yang kita baru upload kat YouTube kan. Boleh kenal Jarjit, dia punya background, mana dapat idea, cabaran. Ada juga pelakon suara Fizi. Ya betul, sama pelakon suara. Pelakon suara siapa lagi? Ada Susanti, so ada boleh tengok YouTube Fizi. dari Kopak Production, okey? Okey. So kita akan pergi tempat lain. Alright. Dan teruskan lawatan. Teruskan menonton live Teruskan menonton. Kata-kata terakhir. Pantun lah tak? Terima kasih punya pantun ke? 2-3 daun selasi. Terima kasih. Terus support Kopak Production ya. Top guys. Okay, thank you Jarjit. So kita bawa ke tempat lain je Okay, so ada a few group dia dah pergi department lain. So saya pun tak pasti diorang ni dekat mana sekarang ni. Okay, tak pasti diorang ni tengah berada di mana. Tapi mungkin kita boleh tunggu diorang kat bawah. Sementara tu kita boleh buat Q&A. Okay, soal-soal jawab. Kita akan live ni sampai pukul 1 lah. Kita akan live sampai pukul 1. So kalau ada soalan, apa-apa boleh tanya. Turun bawah jap. Okay, kita akan live ni sampai pukul 1. Kalau boleh korang teruskan share live ni. Boleh tap screen. Okay, kita turun kat lobby lah. Alright. Okay, kejap Alright, so sementara nak tunggu grup yang lain. Okay, kita boleh buat sesi soal jawab sikit. Ni dekat lobby sekarang ni. Okay, kat lobby Les Kopak Production. Hari ni ada lawatan daripada pelajar-pelajar tingkatan 6 kalau tak silap saya, daripada sekolah dekat PJ ni. Okay, dan sekarang ada yang tengah melawat dekat studio kat atas, ada tengah melawat kat building sebelah. So sementara kita tengah tunggu diorang ni, kita boleh buat sesi soal jawab sikit dekat lobby ni. So kalau nak tanya soalan pun boleh, sebab dalam tahun ni antara kita punya aktiviti, kita akan buat banyak live. So insyaAllah dari semasa kita akan buat pelakon suara Upipin, pelakon suara Susanti. So ni antara permulaan kita nak buat live.
Okey, Kulum Kumtek. Uish. Abang kerja bahagian apa? Okey. Sebelum tu saya bacakan tadi. Pisang, Jarjit kerja Communicating Department. Tadi kita dah bersama dengan Jarjit Kak Ros pun ada juga sebenarnya, tapi mungkin kita takkan live dengan Kak Ros lah. Okey, tadi soalan ni abang kerja bahagian apa? Untuk saya sendiri, saya bekerja bahagian New Media Department yang menguruskan TikTok Live lah, Instagram lah, apa-apa sahaja berkaitan dengan social media. Okey. Kalau ada soalan tentang production pun boleh ajukan dekat Les Kopak ni. Tadi kita dah bersama dengan pelakon suara Jarjit. Okey, pelakon suara Jarjit. Lepas tu kita juga ada sebenarnya pelakon suara Meme, pelakon suara Rainbow pun ada, tapi suara dia agak kurang sihat sikit hari ni. So mungkin kalau ada rezeki nanti sebelum habis live ni kita akan cuba terjah dia lagi sekali. Okey. So saya dengar macam dah ada grup yang baru sampai. Okey. 18K like So sekarang ni kita sedang ada buat studio tour. Oh, pelakon suara Angka Mutu, ada yang nak pelakon suara Angka Mutu Saya tak pastilah ada ke tak. Jadi kita try pergi lah. Kita try pergi jap. Okey. Kita try pergi jap dekat department sana. So kat sana kita ada Angka Mutu, kita ada Fizi. Okey. Kita akan terjah dia lagi. Bang nak tanya abang Rainbow ada tak? Rainbow suara dia kurang sihat sikit hari ni. Okay, tak apalah. So since ramai yang nak jumpa pelakon suara Angka Mutu, kita pergi sebelah Kita pergi cari Angka Mutu kejap. Okay, kita cari pelakon suara Angka Mutu. Okay, pelakon suara Kak Ros tak boleh, dia marah nanti. Okay, jom kita cari pelakon suara Angka Mutu. Let's go. Oh, ni dah sampai ni. Diorang dah sebelah pergi sana ke? Belum, dah sampai. Kita pergi sebelah So korang teruskan tap-tap screen. So sekejap lagi ni kita nak jumpa dengan pelakon suara Fizi dan juga department yang lain. Okey, dan department yang lain. So sambil-sambil tu korang teruskan share. Okey. Ini memang kita pun jarang-jarang buat live macam ni. Ini memang istimewa. Tahun baru ni kita memang buat live. Sekejap pening sikit ni kamera dia. Sekejap Oh, masih ada kat sini lagi Okay, diorang dah sampai dah. Kita tak best langsung cerita ni. Okay, so skrip dekat Les Kopak yang bezanya kita nak evergreen. Tiap-tiap kali tengok geng Pertukaran bermula dari 2009 sampai sekarang masih ada kat situ. So itu adalah target kita. So kalau orang kata macam box office tak capai ke apa ke, itu bukan target Les Kopak lah. Okay, target Les Kopak adalah evergreen story, forever akan tetap. Sentiasa akan dilihat oleh cucu cicit semualah. That's why macam dia cakap tadi, kita nak cerita yang ada values, moral values yang baik. Kita tak buat Islamic content, kita buat Islamic values. Sebab Islamic values is a good moral values. Alright? Soalan? Yes. Ada tak? Yang tanya yang tu ke yang tu? Soalan Kenapa dia tak boleh tanya? Dia malu. Malu lah. Soalan dia, ada tak movie ataupun episod yang Ray nak ambil dia punya apa idea? Macam susah nak dapat idea dia. Okay. One of the episode yang korang buat ataupun korang reka, korang dapat daripada pengalaman kan? Daripada pengalaman. What is the most, antara semua episod, what is the most rare episode yang korang dapat idea? Okay, cara skrip kat sini, tiap-tiap orang akan jual ideation. Okay, so daripada ideation tu, kita punya chief content director akan pilih yang mana yang kita rasa sesuai untuk tahun ni. Maybe kita nak bawakan something lah tahun ni. Jadi kita akan tengok overall 42 episod dalam setiap tahun.
Dia tak susah sangat dari segi ideation, tapi macam mana nak jadikan skrip tu menarik. Macam dia cakap tadi kan, kita boleh pilih kalender. Macam-macam cerita boleh buat pasal kalender. Kalender kita hilang, kita nak jual kalender, kita nak cipta kalender, kita nak buat kalender hijrah, macam-macam. Mana yang menarik? Jadi kadang-kadang macam ada orang lain tulis, okey cerita ni tak cukup menarik, tambah dengan orang lain punya pula. Sebab orang lain ni boleh jadikan dialog dia lebih bombastik. So dia jadi lebih menarik. So kalau nak cakap, semua skrip susah. Ideation senang, skrip susah. Saya boleh cakap saya nak buat cerita pasal Cik Adam ni kan. Tapi ada banyak cerita. Dia ada love story dia, dia ada cara dia nak cari kerja. Dia ada macam-macam cerita. I nak buat zaman belajar, zaman dia kanak-kanak, zaman dia bercinta. Banyak. Semua boleh jadi interesting. Tapi macam mana Kuyah tulis dengan Zul tulis adalah berbeza. So kita kena tengok siapa kita punya target market, kita nak jual kat siapa. Kalau I nak buat cerita untuk remaja, mungkin cerita kat sekolah, mungkin dia apa cerita yang famous baru-baru ni, high school council ke, maybe that type of story lah. Budak flat ke, macam tu punya cerita lah. So siapa target market you, ke mana you nak pergi? Is it TV, is it movie? So semua tu daripada skrip. Sebab skrip akan fikir first. Lepas tu kita akan ke storyboard yang akan lukiskan. Okay. Thank you, Miss Lia. Kita lepas ke storyboard, mari ke storyboard pula. Daripada sini. So, inilah wakil dia akan present. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tengok yang gelap. Mas boleh kursi besar Assalamualaikum. Saya Syafiq di Storyboard Department Storyboard. Jadi kalau korang tengok komen lah, tapi one sequence. So setiap shot tu dia ada rule dan kita knowledge yang kita perlu apply New Zealand. Lepas tu kita tengok juga cerita apa kita buat tentang idea kita buat tu sesuai atau tak sesuai dengan OPP itu sendiri. Okay, usually satu ada ni, ada microphone Usually satu episod kita ada dalam 70 hingga 90 shot. So total kita punya duration untuk deadline adalah seminggu. 5 hari dah bekerja, Isnin hingga Jumaat. So storyboard ni kita banyak bekerja lah dengan director. So communication dengan director sangat penting lah. Also dengan teammate juga. Kat sini kita ada beberapa IP lah. Main IP kita adalah OP Paint. Dan kita ada movie kita orang Dongeng Sang Kancil. Dan juga beberapa lagi lah IP-IP kecil yang korang familiar kan. Kalau tengok macam Dodo Dido, Helping Heroes, itu ada antara IP-IP yang kita orang selit-selit lah untuk projek di storyboard ni. Okey, korang ada soalan ke nak tanya pasal storyboard? Kriteria untuk jadi storyboard ke, idea ke kan? Macam mana dapat? Silakan, open kepada semua. Soalan. Sini tak ada yang minat lukis-lukis ke? Ada minat lukis-lukis? Ni minat? Salam. Soalan ada ke? Tak ada? Semua dah main. Semua dah tahu storyboard tu apa. Okay. Thank you semua. Alright. Terima kasih. Ini dekat department storyboard tadi Department storyboard sekejap je. Lawatan je. Mereka tak ada soalan Mereka tak ada soalan sekejap lawatan je. Semua dah mahir storyboard. Semua dah mahir dah. Kita tengok Abang Yubi lah lukis sikit. Ni Abang Yubi ni. Mungkin silah agak sikit. Mungkin gelap sikit Mungkin ada apa soalan nak tanya Abang Yubi. Ni sebagai storyboard artist ni. Tapi dia bukan tengah lukis storyboard lah. Ni projek lain Projek lain. Tapi tak apalah tu, nampak macam sama-sama mungkin orang tak faham sangat apa benda tu. Dia nak tanya apa-apa tentang Alamak, sekejap. Sorry, kita ambil sini sikit.
Ada apa nak tanya dengan Abang Yubi tentang storyboard pun boleh juga. Okey. Abang Yubi ni dia multi talent lah. Dia boleh lukis. Apa lagi, cuba kenalkan diri sikit. Abang Yubi kerja kat department mana, berapa lama? Hai, nama saya Yubi. Saya sebagai storyboard artist. Yang tadi admin kita kata ada bakat lain tu, saya juga menyanyi dekat Les Kopak. Lagu Jeng Jeng Jeng, lagu raya Baiz, macam tu lah. So semua benda saya tapau lah. Abang Yubi juga macam pernah nyanyi lagu Jeng 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 Betul ke? Betul. Cuba dengar saya chorus dia, betul ke? Okay, ready? 1, 2, 3. Bersatu kita teguh, kalau bercerai kita roboh. Yakinkan dirimu, semua pastikan terjadi. Jeng jeng jeng. Ya, itu dia. Tekanlah level banyak sikit kat Abang Yubi Type Yubi pun boleh. Sama kan, memang suara dia. Dia kata samalah suara. Sama memang suara dia. Tapi itu masa muda dulu. Masa muda Masa muda 2016 kan. Sekarang belum tua, cuma tak muda sangat. Tak muda sangat, betul. Bagi kongsi sikit pengalaman sebagai storyboard artist, apa yang seronok Okay, first kali seronoknya kat sini sebab kita kena tahu masa tu saya pun fresh graduate. So bila saya datang ke sini, so banyak benda saya boleh explore tau. Daripada lukisan, lepas tu projek-projek yang masuk kan. So banyak benda saya boleh explore daripada episod saya buat. Lepas tu saya belajar buat promo. So banyak everything boleh belajar kat sini lah. So jom lah join kita orang, meriahkan industri kita. Kata-kata semangat kepada adik-adik ke yang nak join storyboard ni, storyboard team ni. Okay, saya nak pesan semangat. Kata-kata semangat ke, motivasi ke? Okey, kata-kata semangat. Okey, siapa yang ada talent dalam drawing, nak ada kemauan untuk do something dalam hidup, nak bersama-sama kami kan untuk kembangkan animation, jom join kami sebab kita semua akan menjadi satu pasukan yang hebat. Alright, thank you Abang Yubi. Thank you, kita pergi department audio pula, department lain pula Ini boleh cerita sikit Abang Yubi ni apa ni? Banyak achievement Okey, ni apa ni? Ni kenangan manis saya kat sini. Nampak saya pernah saya pernah menang Best War Cry, The Best Man. Ni semua event-event kat Les Kopak saya dah 10 tahun kat sini dapat anugerah. Tengok siapa ni akan dapat hadiah ni. Sama juga saya pernah menang juara keseluruhan berkat dari Jeng Jeng Jeng. Dan nak juara pun pernah. Ni semua kenangan manis saya kat sini lah. Memang juara So tahun ni macam mana? Tahun ni ada lagi? Tahun ni saya akan perform lagi. Kita akan tengok macam mana pencapaian saya. Kalau menang boleh lekat ni. Sini masih kosong. Okay. Bola Abang Yubi. Kita pergi department lain pula Ada soalan tentang voice actor Kau nak cakap ke? Ada nak lambai. Ini skrip tadi Bye. Lawatan tak habis ni ke? Dah habis lah? Dah habis, tak apa. Kita boleh eksklusif bersama dengan abang dan akak-akak ni. Okay, ini live ni, TikTok live ni. Ajak mic tak pasang lagi? Makan ni. Depan sikit seorang dah depan. Sini ke? Jom. Seorang. Okay, kita ni dekat department audio tapi ada banyak dia punya sub ni lah. Macam ni tengah dekat music. Ni dekat music ni sinilah senang. Siapa nak cakap ni? Okay, kita bersama dengan Mike daripada music department lah, audio and music department. Hello. Okay. Nak cakap apa? Okay, Mike dan bersama 5 orang betul Kita panggil music composer betul music composer. Cuba cerita sikit, music composer ni apa tugas dia dekat Les Kopak ni? Salah satu kita punya tanggungjawab adalah mencipta lagu dan menghasilkan scoring untuk filem ataupun visual. Kita cuba apa yang kita buat ni, kita try memahami cerita, jalan cerita tersebut dan kita komposkan ataupun buatkan muzik tu untuk sesuaikan jalan cerita itu. Basically memang secara mudah memang buat lagu lah buat muzik, tetapi bukan main buat je dia punya team dia,
ada kehendak mengikut jalan-jalan cerita lah. Ya, contohnya kalau opah tengah sedih, kita mestilah buat muzik yang sedih untuk support dia punya, menyokong dia punya cerita dan emosi. Kita try untuk ceritakan apa yang opah tengah merasa melalui muzik. Okey, antara lagu-lagu yang Mike sendiri dah buat yang dah famous, lagu apa Mike? Cuba cerita sekarang. Keris Sakti. Keris Sakti, tepuk tangan sikit. Keris Sakti ni pencipta lagu dia Keris Sakti Keris Yamang Tunggal punya filem tekan love sikit. Ni pencipta lagu Keris Sakti. Mana dapat idea Keris Sakti tu? Sampai boleh hit macam tu? So yang Keris Sakti ni actually daripada kita punya filem tu. Dari filem tu jalan ceritanya Nakhoda Ragam tengah perform. So dalam scene yang sama Upin dan Ipin dia tak pernah berpisah dan dia orang berpisah pada first time dan dia orang bertembung. So dalam tu ada lagu dan ada orang kata party macam festival. Jadi dalam tu ada lagu dan ada beberapa reference yang kita ikut dan begitulah kita punya lagu tu tercipta. Dan liriknya pun dah sedia ada. So kita dengan style Melayu tradisional dengan gambusnya sekali. Bunyi macam senang tapi susah Mike sampai betul. Ke fasa berjaya tu susah banyak agaknya proses perubahan yang memang sampai lagu tu terkenal Kalau ada soalan untuk music composer pun boleh tanya. Tadi ada satu soalan tentang voice actor. Siapa nak jawab voice actor Ada orang nak jadi voice actor lah. Mungkin kita boleh tanya orang lain sikit. Boleh ke? Boleh kita ke bawah sikit. Jangan jawab dulu. Okey. Kita bersama eksklusif jarang pegang boleh? Okey. Bersama dengan Kak Nadia daripada Audio and Music Department. Tetapi mungkin boleh kenalkan diri dulu kot sebelum jawab soalan tu macam mana nak jadi voice actor Boleh kenalkan diri kerja department ni sebagai apa dan sebagainya. Okey, saya Nadia. Saya merupakan lead untuk audio dan muzik kat department audio ni lah. Saya juga memegang watak Cikgu Melati. Oh, ini Cikgu Melati Cikgu Melati yang kedua. Cikgu Melati yang kedua. Yes. Betul ke ni? Cuba dengar sikit suara. Orang ramai sangat kita jarang kenalkan pelakon suara Cikgu Melati. Cuba dengar sikit suara. Hai, selamat pagi murid-murid. Kerja sekolah dah siap? Okey. Suara Cikgu Melati minta lah tekan sikit love tu tap sampai tadi dah 20,000 dah. So kejap lagi kita nak cari Fizi, pelakon suara Fizi. Ada orang tanya tadi tapi sampai 30,000 lah kot. Biar orang tap sampai 30,000 baru kita panggil pelakon suara Fizi. Tapi nak jawab soalan tadi. Macam mana nak jadi pelakon suara? Soalan ni dah keratas selit tanya kot. Macam mana nak jadi pelakon suara? Kita kena buat audition dululah. Datang sini ataupun boleh datang video ke? Boleh, kalau ada appointment kita boleh test suara. Datang studio kita buat audition. Biasanya macam mana ciri-ciri menjadi ataupun berjaya menjadi pelakon suara tu? Based on apa? Based on kalau dia boleh acting ikut macam mana mood yang kita nak. Macam kalau dia boleh follow coach macam contohnya kalau kita ajar dia nak macam mana, dia boleh buat. Macam dia boleh bezakan mood lah. Kalau mood nak takut ke, happy ke, dia boleh buat. So ciri-ciri yang macam itulah yang kita akan ambil. Kiranya pelakon suara ni dia kena pandai melakonkan melalui suara Dia boleh bezakan emotion melalui ada percakapan. Tips-tips tak nak jadi pelakon suara ni? Macam mana tips-tips dia? Mungkin ada adik ke sesiapa nak join kan? Selalunya boleh tengok, kita boleh belajar daripada animasi-animasi yang kita boleh tengok kat TV ke dekat cerita-cerita kartun yang dah ada sebelum ni. Kita boleh belajar daripada situlah. Siapa yang baru join ni pelakon suara Cikgu Mel nama kakak boleh kenalkan lagi sekali? Saya Nadia. Nadia dalam Department Audio and Music Department. Juga pelakon suara Cikgu Mel Melati. Macam mana nak buat appointment? Saya dah lama berminat ni tiba. Nak buat appointment macam mana tu? Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita ada audition kita akan wawarkan. Tapi sekarang ni tak ada lagi Belum kita lagi. tak ada lagi audition yang terbuka. Kalau kita ada banyak nak cari karakter, kita akan buat satu audition khas untuk satu hari tu. Kita akan buat. Bolehlah datang time tu kalau ada. Sekarang belum lagi lah sebab sekarang semua karakternya mencukupi voice actornya untuk masa sekarang.
Ada tak yang minat nak jadi pelakon suara ataupun minat nak masuk dalam departmen audio and music ni, boleh tanya soalan. Tapi kalau kata-kata terakhir, motivasi ke, nasihat ke, macam mana agaknya nak join dalam departmen ni? Apa diorang patut tahu? Kalau rasa macam berminat nak buat suara, rasa berminat nak belajar lagi pasal audio, muzik, bolehlah send resume anda kepada job@rescopark.com. Okey, terima kasih Kak Nadia. Okey, kita nak pergi cari juga pelakon suara Fizi, tapi kejap lagi lah. Pelakon suara Fizi macam kita cakap tadi 20,000 30,000 lah sekarang baru 20,000 Diorang kat dalam Oh, diorang kat dalam. Sementara diorang kat dalam ni, kita kat sini lah. Kita kat mana Tahu. Kita tunggu banyak sikit. View tak cantik pula. Kita pacak kat sini. Okey, nakkan pelakon suara Fizi, kita kena korang kena